Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, syahdan, bermula syarat bagi sah sembahyang mayat itu seperti segala syarat sembahyang yang lain, seperti sucinya, menutup aurat dan lain-lain. Syarat sembahyang mayat ni supaya hal lain lagi lah. Akan satu, yakni disyaratkan bagi sah semaya atas mayat itu syarat-syarat semaya yang lain. Supaya lain tu, maka ia seperti semayanya daripada segala semaya, semaya jenazah. Maka disyaratkan baginya, bagi semaya jenazah lah, bersuci daripada najis yang ada pada badan dan pakaian dan tempat sama lain lah. Dan pula bersuci daripada hadas besar dan hadas kecil, dan berhadap kiblat dan menutup aurat. Seperti disyaratkan juga mendahulukan mandi mayat. Artinya kalau tak mandi lagi tak boleh semaya, dia kena mandi dulu jenazah. Dan tidak disyarat baginya waktu. Dia tak ada waktu ni. Agak kata sudah sipai mandilah. Ada kira atau gelecir matahari tak gelecir tak kira. Dan harus ia tiap-tiap waktu. Dan tidak dimakruhkan dia akan solat jenazah lah, pada segala waktu-waktu yang dilarikan daripada waktu halari pun boleh kita semaya. Karena bahawa ia semaya yang mempunyai sebab. Semaya ada sebab dia panggil. Habis. Dan suci bagi yang berhubung dengan dia. Syarat lagi tu. Suci bagi yang berhubung dengan dia dengan mayat. Maka mudarat najis yang ada pada kaki pengusung. Pengusung tu bukan orang, gerai pengusung. Gerai awak pikul tu, kalau kaki dia ada najis, kita takkan dengan gerai dalam masjid nak semaya, tak boleh tu. Kena perhati dah sikit kaki dia tu, najis dah. Yang diikatkan mayat atasnya jadi atas pengusung. Tetapi tidak mengapa berhubungnya dengan najis yang di dalam kubur. Oh, dalam tak apa, moga pas dalam tanah dah tu. Karena bahawasanya seperti pecah mayat. Banyak hari dah kan najis dalam. Maka iaitu tidak menegah akan sah semaya atasnya, dan atas mayat. Oleh sebab tunya mayat bila kita tanam dah sehari dua tu boleh kita semaya atas kubur. Kita ada lagi esok ke kalau lepas 2-3 hari ke, maka boleh kita sembahyang banyak di atas kubur. Walaupun capur dengan najis bawah pun tak apa tu. Dan gugurlah fardu semaya mayat itu dengan dikerjakan oleh seorang laki-laki. Bahasa ya hukum ke apa dah? Fardu kifayah. Bila seorang buat, maka gugur hak ramai. Dan jika ada ia seorang laki-laki, kanak-kanak yang memayit, budak tak apa, serta ada yang balik sekalipun, mana gugur fardu, yakni bawah. Gugurlah fardu semaya di atas mayat itu dengan seorang laki-laki dua, kerana hasil fardu ini fardu kifayah lah dengan semaya seorang laki-laki. Dan jika kanak-kanak yang memayit sekalipun atas pendapat yang sahih, akan tetapi berjemaah itu terlebih afdal, dan membanyakkan berjemaah itu lebih afdal lagi. Kau ramah kau comel, kau ramah kau comel. Kalau duit tu ada banyak. Mau kita ni adat, mau kita semuanya banyak kena pakai duit. Kalau tempat arak ni tak pakai duit lah.
Ya start dah sejik siapa nak semaya. Dia tak ada pandah apa kita. Tak imene orang pondok 15 dia tak ada pandah. Sebab tu kalau kau ramah kau molek, kalau duit tu ada lah pandah kau nak pergi. Sekali tu je kita buat lah. Tapi kena cara lah. Kalau kita ambil duit si mati untuk nak buat pandah banyak-banyak tak boleh tu. Jatuh sako tarikah dah. Jatuh sako duit tu. Kena duit suku pula dia panggil. Duit anak-anak dia kan ikutlah, ataupun duit syarikat mati dalam kampung kalau gemana telah gitu. Masih apa paling ramah kau molek. Dan jika mungkin depan dia sebut pasal apa tu. Dan jikalau semaya atas jenazah itu oleh bilangnya yang lebih di atas yang disyaratkan, jatuhlah semaya sekalian itu fardu kifayah. Dan jika disemaya oleh satu jamaah kemudian satu jamaah, maka semaya semuanya itu jatuh jadi fardu kifayah. Fardu kifayah belakang. Habis. Dan tidak gugur fardunya fardu semaya tah banyak ni. Dengan dikerjakan oleh segala perempuan dan khunsa. Pakai muslimah semaya jenazah. Jemput tu pakai sepanjang, tu pakai khasok. Ya tak biar buat. Tak lepas. Tak lepas. Dia kena laki-laki. Tak gugur. Dosa situlah. Jika ada di sana itu laki-laki yang balik. Kalau ada laki-laki. Ataupun ada di sana itu kanak-kanak mumayyit yang hendak disemayakan dia. Adapun jika ada di sana itu kanak-kanak mumayyit tetapi anggan ia daripada disemayakan dia. Budak laki-laki ada, balik tak ada. Suruh semaya tak amuh. Umpaka fak muslimah semaya, maka gugurlah fardunya dengan dikerja oleh perempuan tadi. Tak apa, luculah. Kedua tu ke bawah. Yakni tidak gugur fardu semaya-maya itu dengan perempuan dan khunsa. Tak gugur ni tak lepas, tak lucu. Jika ada di sana itu laki-laki yang ramah ataupun seorang laki-laki ataupun kanak-kanak yang mumayyiz pada kanak asah pada tempat semaya di atas banyak. Kerana bahawasa padanya itu mempermudahkan dengan banyak. Mudah-mudah dapat. Dan pula kerana bahawasanya keahlian laki-laki bagi ibadat itu terlebih sempurna. Orang jatuh segi ahli ibadat ni dia lebih sempurna daripada perempuan lagi. Maka adalah doanya itu terlebih hampir kepada diterimakan dia. Doa laki-laki. Dan apabila tidak ada di sana itu laki-laki, maka wajib semaya itu atas perempuan. Bila orang tak ada, hak jatuh tak ada, kena orang tina lah. Nampak tina cara. Dan gugur fardu dengan dikerja oleh mereka itu ketika itu. Ketika tak ada laki-laki. Dan bersemaya mereka itu keseorangan. Tidak berjemaah. Awak sorang lah. Kerana perempuan itu tidak disunatkan bagi mereka berjemaah pada semaya tak banyak. Buat masing-masing. Semaya sudah ku semaya pula gitulah. Bukan jemaah khasah tak. Kata Imam Syafi'i, maka jika bersemaya mereka itu secara berjemaah, maka tidak mengapa, boleh juga. Tapi ia tak suruh sunat tu. Boleh. Intah mu'tamad. Maka satu turun di bawah qauluhu, maka gugur ila akhiri. Dan gugur pula fardu semaya jenazah dengan dikerjakan dia akan semaya jenazah oleh seorang laki-laki juga. Supaya sebut lepas kata tadi dah. Jika ada ia kanak-kanak mumayyit sekalipun. Dan jika ada laki-laki yang balik sekalipun, boleh. Dan jika tidak hafal ia akan Fatihah dan lainnya sekalipun, bahkan berdiri ia dengan qada Fatihah juga, makna gugur jugalah. Sebab tak kuasa nak baca. Dan jika serta ada maujud orang yang hafalkan Fatihah sekalipun, pandai ada, pakai dia tak pandai lah. Maka sah semaya tersebut itu. Dan gugurlah fardu semaya jenazah dengan dia. Dan diilak, apa diilak? Didata ilak oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfah. Maksud al-lala ni makna menyebutkan ilak. Ilak kata boleh nak ni. Katanya kata Ibnu Hajar.
Kerana maksud yakni daripada semaya jenazah itu ada semaya yang sahihah daripada jenis yang mukhatabin, jenis yang dikhitabkan. Maka telah ada ia, yakni semaya sahihah itu. Intaha musannif diambil daripada kalam Tuhfah dan Fathul Mu'in dan hasyiahnya ikhtisar. Dan disyaratkan pula hana ada semaya mayat itu kemudian daripada dimandikan ataupun ditayamumkan. Mayat-mayat ni dia kena mandi dulu. Sudah mandi kapel tak syarat lagi. Dia nak mandi, nak mandi dulu. Kapel kang itu tak lagi. Turun di bawah. Di sini kami ingin menerangkan hukum mandi mayat. Kita nak sebut sikitlah secara lebar panjang 3 sabhah. Dan ialah awal amalan tajhiz. Tajhiz ni makna kita buat sedia apa dah? Urusan jenazah. Tajhiz ni makna. Bila mati seorang ni kita kena tajhiz. Buat siap sedia cara jenazah bagi mayat. Dia adalah fardu kifayah mandi. Karena hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu kata bahawa Rasulullah bersabda, ya, hendaklah kamu memandikan dia dengan air dan daun bidara. Daun bidara tu pun kena ramah dengan air juga, bukan daun saja. Air saja atau air daun bidara. Sifat-sifat orang memandikan mayat. Orang nak mandi mayat ni orang lagu mana sifat dia? Warih ke? Kau pakai tu bila tu email tu lagu mana? Kalau kita upah suku. Tengok. Bahawa yang terlebih aula manusia dengan memandikan mayat itu ialah yang paling aula dengan semaya atas. Siapa yang paling dekat dengan sebuah semaya mayat atas dia lebih comel, orang tu mandi kat mana molek. Mana wali lah, wali-wali dia. Mereka itu ialah akrab. Adik-beradik hak paling hampir, maka akrab. Kerabat dekat. Dan memandi laki-laki akan laki-laki. Jatuh sama jatuh lah. Dan perempuan akan perempuan. Maka didahulukan bapa dan jad. Kemudian ibnun, kemudian ibnu ibnin. Ada tartib dia tu. Tartib dia. Dan suara. Bukan tu. Dan saudara. Kita atas dah. Dan saudara. Dan anak saudara. Atas dah sekolah. Kemudian am tu pak saudara, dan ibnu am tu dengan dia sepupu lah. Kerana bahawasanya mereka itu terlebih mustahak dengan semaya di atasnya atas mayat. Maka adalah mereka itu terlebih, kita terpeki, terlebih mustahak dengan memandikan dia. Kemudian laki-laki yang akarib, kemudian laki-laki yang ajani. Orang suku sakat lah ajani ni, bukan sakut waris dah. Kemudian zaujah, bini je boleh. Bini mandi kata lelaki. Kalau tak ada orang dah lah tertib je dah. Kemudian perempuan mahram. Orang suku sakat apa ni? Bukan bini tak, mahram ni makna mak saudara banyak. Mahram dia lah orang yang hari nikah dengan dia. Adik tino dia kan boleh. Dan aula perempuan pada memandikan perempuan segala mahramnya. Sebab banyak perempuan lah. Kemudian akaribnya yang tidak mahram. Kemudian ada nabiyah. Kemudian zauq tu suami. Kemudian laki-laki yang mahramnya. Dan didahulukan perempuan atas zauq. Karena perempuan dengan perempuan itu lebih layak. Kalau bini kita mati, kita call lah dulu mandi bini kita tu, berilah kawan-kawan hak tino hak dia mandi dulu. Sama-sama tino. Padahal kalau kita boleh nak mandi isteri kita, tak ada masalah. Mandi banyak. Tu kita dihulu-hulukan. Kita dahulukan perempuan atas zauq panggil. Tu dia lebih layak lagi. Sama-sama tino panggil. Dan disyaratkan orang memandi itu Islam. Jika ada mayat itu Muslim, sama-sama selera. Maka jika ada ia kafir,
maka aqarib yang kufar terlebih aula dengan dia. Kalau mayat kafir, aqarib dia pula kafir. Kemudian aqarib yang muslimin. Jadi disyaratkan pada orang yang memandi itu bahawa tidak ia orang yang membunuhkan banyak. Kalau orang bunuh banyak tak boleh mandi tu. Tak sah mi orang tu lah. Abang orang bunuh ni kerana bahawasanya bukan ia waris. Abang tu dalam bab saka ni, kalau bunuh mak tak boleh makan saka mak. Kalau bunuh pak dia tak boleh makan saka pak dia. Dia bukan waris. Bukan waris ni bukan orang yang boleh dapat makan saka. Sebab menegah daripada dapat saka tu al-qatlu. Al-qatil tak boleh makan saka bagi maktul. Tu dapat saka. Maka sini pun tak boleh juga nak mandi. Sebab dia membunuhkan akan mewaris dia telah mewaris dia. Kaifiat memandi mayat. Sekurang-kurang menghilangkan air najis. Paling kurang tu. Air najis belaka. Jika ada ia di atas jasad. Kemudian meratakan seluruh tubuh badannya dengan air. Dia kata. Dan tidak disyaratkan pada sah mandi itu niat orang memandi. Syarat nak mandi jenazah ni bukan kena niat pada kaum yang asah. Tak niat tak apa. Dia basuh suci gitu sudah. Pendapat yang asah tu. Oleh demikian itu sah bahawa adalah orang yang memandi itu kafir. Tak apa. Banyak Islam orang mandi tu kafir tak apa. Sebab syarat niat tu tak. Pendapat yang asah. Kalau kita berlaku muqabil asah mengatakan mesti kena niat, maka tu tak boleh kafir sebab bukan ahli niat. Niat mandi. Karena maksud daripada mandi itu ialah membersihkan, suci suci tubuh dia, dan ia bersih tu, tidak terhenti di atas niat. Nak suci bukan kena niat, tak niat tak apa. Jiruh air mutlak sudah. Dan ketiadaan disyaratkan niat itu tidak menghendaki akan gugur memandi orang yang tenggelam di dalam air. Tidak disyaratkan niat sana. Dengan sebab kita tak syarat niat tu kan, tidak menghendaki akan gugur mandi orang yang tenggelam dalam air. Jadi kalau tenggelam bukan mandi betulah. Tenggelam dalam sungai dah, akik nak kena mandi, dia kena perbuatan kita mukallaf. Kena mandi betulah. Bahkan wajib dimandikan dia. Bukan kata ada tak niat dah kan, kalau dia di dalam sungai tak kena mandi dah. Tak boleh. Nak mandi betul lah. Karena bahawasa kami disuruhkan kami dengan memandikan banyak dan tidak gugur fardu daripada orang yang hidup melainkan dengan perbuat mereka itu. Nak gugur tak kita ni kena kita buat. Dia jatuh dalam sungai mati bukan kita buat. Dia tak sah lagi. Oleh demikian itu dibongkarkan kubur, yakni digalikan kubur, itu bukan al-nafsu, digalikan kubur kerana memandikan banyak. Jadi tanah dah, tanah tak mata kita lupa nak mandi jenazah ni, gaduh-gaduh buku selalu dia kata kena korek tu semula tu, korek tu semula mandi jenazah semaya semula. Jika dikebumikan dia dengan ketiadaan memandikan. Kita dah bahas ni bukan syuhada ni, syuhada suku. Banyak biasa lah, biasa. Dan tidak dibongkarkan dia apabila ditanamkan dia dengan ketiadaan kapan. Kalau kita tanam banyak, kita tak ada kapai kain putih, adakah kita kena gali tubik? Tak. Gitu lah. Tapi kalau kita tanam dengan tak ada mandi, kita kena gali semula. Ada sebut bagi ni jaga-jaga nak ada lah. Masalah. Kaifiat yang akmalnya, hasan ni kaifiat yang paling kurang lah. Ini cara hak molek. Baca gitu tu dah siapa pergi nak buat tak boleh ni. Dalam bab jenazah ni kita kena buat kerusuh suku dah. Dia kena buat cara patibak, praktikal selalu dah. Kita sendiri buat tak boleh ni. Dan musuh mana-mana kata email gitu lah. Nak kapai mati tak mana jaga tertib gapo buh gapo dulu. Bukuh tu boleh lah tapi tertib tak mana. Pasal dia kena kusuh lah, kusuh cara jenazah, cara mandi, cara kapai, cara tok lagu mana, cara ikat. Dia kena orang berpengalaman lah banyak kata. Tertib email tu dia kena tahu lah ni. Ni kita baca gitu, tu baca nak buat tak boleh, nak mati gagal gitu.
Dia kena kusuh, Lepas buat haji dah tak pergi sudah goyak tak tergambar. Orang tak ngaji dia buat haji dia boleh buat. Kita orang ngaji tak boleh buat. Dia kena buat dia panggil lah. Satu, diletakkan mayat pada tempat yang sunyi daripada manusia. Tak tempat orang tak ada, supaya tidak melihatkan dia melekat orang memandi juga. Jadi kalau kita nak mandi tak tempat pas belah lah, lebih bilik kan. Tempat khusus untuk dia kan. Dan wajib bahawa ada tempat itu tertutup daripada manusia. Tempat tu jangan boleh padai tak boleh. Atau agak telah bilik tempat orang tak tengok. Seperti mandi ketika hidup juga. Masa kita hidup pun sama juga. Mandi takkan ada mana tengah padai, lebih bilik. Katuk dengan sejeng sikit tak ada apa lah. Dua, bahawa dia letakkan mayat atas katil. Katil tempat yang tinggi lah, yang disediakan untuknya. Hari ni gerai lah, gerai tempat mandi jenazah dia buat siap dah, supaya mudah dimandikan. Dan disunatkan memandi di dalam baju komis. Banyak tu baju tak sobat, mandi gosok lah baju. Tapi hari ni dia mau tudung kain atas tu, kalau pas tudung boleh tak. Dan disunatkan tudung muka mayat dengan kain daripada awal letaknya di atas tempat mandi, tudung semua. Tiga, memperduduk oleh orang yang memandi itu akan mayat di atas tempat mandi itu dengan lemah lembut. Kalau letak dengan slow, dengan bergaluh, bercenderung kepada belakang sedikit, supaya mudah keluar bahagian yang di dalam perut bagi mayat, dan melalukan tangan kiri atas perutnya dengan ditekankan dan diberatkan, tekan di perut gosok tahu tubik, supaya keluar bahagian di dalam. Karena takut keluarnya setelah sudah pada memandi ataupun kapan. Jadi kalau sudah kita mandi dah tubik, kena basuh semula. Sebab tu masa mandi tu pisau urut dia tubik sikit kan, najis-najis tu ada. Kemudian yang keempat, mengiringkan mayat. Mengiring itu kita akik mengiring lah. Mula ada terletak gitu, akik mengiring supaya muka pah tepi lah panggil. Akik mengiring mayat. Dan dilipatkan tangannya kiri dengan pucuk kain dan dibasuhkan dua kemaluannya dan ditahukkan pucuk itu. Ada hak pucuk hak kita buat gosok di lubang punggung apa tu, guna sekali patahuklah, buah lain pula. Itu cadai siap dah tu, jawab akan. Kemudian mengambil yang lain pula pada tangan yang kiri dan dibasuhkan mulutnya, mulut pula, dan lubang hidung, dan diberwudukkan dia seperti orang hidup lah. Kita ambil esmayawi yang nama tak boleh lah kita buat. Yang kelima, membasuh kepalanya, kemudian janggut dengan sabun dan upama, dan dilepaskan rambut kepalanya dan janggutnya dengan lemah lembut, rambut ataupun janggut dia. Yang kena dibasuhkan pihaknya yang kanan daripada leher hingga kepada tapak kaki. Kemudian basuhkan yang kiri seperti demikian juga. Karena kita basuh tu mula dari kanan dulu. Yang ketujuh, diletak pada tiap-tiap kali mandi itu sedikit daripada kapur. Kapur ni kapur bagus lah. Dia guna istilah mandi dah lah kapur. Bukan kapur rima, kapur ni. Kapur untuk dia tu. Dan yang muakaknya dijadikan dia pada kali terakhir kapur. Nak kejap padai. Karena hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha berkata, telah masuk di atas kami oleh Rasulullah dan kami memandikan anak perempuannya iaitu Ummu Kulsum. Maka sabda ia, mandilah kamu akan dia 3 kali ataupun 5 ataupun lebih daripada demikian itu. Jika kamu nampak demikian dengan air, mana okey. Mandi itu dengan air. Tak ada situ. Nabi suruh kata mandi lah 3 kali 5 kali lebih, atas munapak agak tenang tambah siapa 7 lagi lah. Mandi itu dengan air dan air daun bidara. Dan hendaklah kamu jadikan pada kali terakhir itu kapur lah, ataupun suatu daripada kapur sikit. Maka apabila kamu selesai pada memandi, maka hendaklah beritahu kepada aku. Dah sudah mandi koyak lah, Nabi kata koyak sudah dah. Maka tak kala selesai kami pak perempuan duk mandi tadi memberitahu kami dia akan Nabi.
Rasulullah, sudah dah kami mandi ni, maka mencampur ia akan kepada kami akan kain pakai. Nabi ambil kain yang dia duk pakai, beri kepada muslimah Armani anak dia, sambil ia bersabda, hendak kamu pakaikan dia atas tubuhnya. Allah. Kain yang Nabi pakai tu buat kapal anak dia yang nak buat kasum tadi. Jadi tak kena neraka dah, dah pakai Rasulullah ni, tak dah anak Nabi. Habis kata, agak satu turun di bawah. Kalau dan disyarak pula ila akhirih. Disyarak hendak ada semaya-maya itu kemudian daripada mandi ataupun tayamum, katanya. Maka tidak sah semaya atau orang yang kena tawan, kena takak udah seteru lah. Atau apa orang yang hilang, ataupun orang yang pecah perahu, tak boleh. Dan jika telah tahqiq mati sekalipun, orang ni musafir tengah laut, perahu tadi ribut pecah, mati, tak boleh semaya. Pasal kita nak semaya kena mandi dulu, nampak dah. Semaya tak boleh. Ataupun dihukum dengan matinya oleh hakim sekalipun. Hakim kata mati dah, berlaku tu. Melainkan jika ia ketahui akan sudah dimandikan dia, baru boleh semaya. Ataupun ia ta'liqkan niat atas dimandikan dia. Aku mandikan jenazah ini atas mayat yang sudah dimandi. Ta'liq tu. Jika ia dimandikan, gitu. Panggil ta'liq. Kerana kau yang asasnya bahawa tidak memadai tergelamnya itu. Waktu tergelam air itu, boleh kita nak semaya, nak. Dia kena mandi juga, Pak Asah. Sebab tergelam air itu bukan perbuatan kita. Dan tidak mengharuskan akan semaya oleh teruzur memandikan dia itu bersalah bagi Syekh Azra'i dan lainnya. Dan ibarat imdak itu nama kitab dikata. Maka diketahui bahawa seorang yang mati dengan upama rubuh rumah utuh lah, utuh di rumah tergelan, payah dan teruzur mengeluarkan dia. Ada berlaku lah ni lah, aku Syria apa ada aku plastik tembok rumah tinggi-tinggi kan, acung rumah 3, 4, 5 lapis itu patak mana. Awak tubik tu payah dah. Tidak disemayakan atasnya, tak kena semaya banyak. Nak awak tak boleh. Tak mani. Dan ialah yang mu'tamaknya seperti bagai tersebut dalam kitab Raudhah dan Asar Raudhah. Asar Raudhah tu Fathul Aziz ataupun dikenali dengan Asyarhul Kabir bagi Imam Ar-Rafi'i. Asar Raudhah daripada Syekh Mutawalli, pengarang kitab Tatimah, dan menetap oleh keduanya akan dia. Wa aqarra wa aqarra, dan menetap keduanya akan dia. Dan tersebut dalam kitab dalam manhu. Ni kitab gapo tahu, minah ni tak tahu, cuma tulis turut dia. Tersebut di dalam manhu, min baca gano nama kitab gapo tak tahu ni. Katanya tiada khilaf padanya. Dan dijazam dengan dia dalam minhaq, atau tak apa minhaq. Tetapi telah memanjai oleh perhimpunan ulama pada murak akan dia, pada murak atau anis lagi pada dikandaki, dan mengikut akan mereka itu oleh musannif dalam syarah. Tak tahu ni syarah tu kitab gapo, jadi kita kena tahu maklumat asal dia, jamak ibarat gapo sini. Dan tersebut dalam kitab Furuq bagi Syekh Abi Muhammad. Nama kitab tu Furuq ni dicari. Bagi Syekh Abi Muhammad, katanya, kata Imam Syafi'i, bermula orang yang ditanamkan dia dulu daripada dimandikan dia. Tanam dah, mandi tak lagi. Dan dulu daripada disemayakan dia. Itu. Maka jika dahulu daripada dikamuhkan tanah atasnya, tak nak kamuh lagi lah tanah saja, hendak dikeluarkan dia dan dimandikan dia. Awak tu ambil mandi semula, tak nak kamuh lagi. Melainkan bahawa ditakutkan berubah, takut berubah banyak, tak apalah, kamuh lalu. Dan jika sudah dikamuhkan tanah atasnya,
maka tidak digalikan dia lagi. Bila kita kamu siap dah, tak kena gali dah. Dan disemayakan atasnya pada kuburnya, yani di sisi kuburnya. Mayat itu kubur dia ada. Harus kata. Maka jika sukar mandi ataupun tayamum seperti yang jatuh di dalam lubang yang tidak dapat dikeluarkan, jatuh dalam lubang sepik nak buai tak boleh, nak mandi pun tak boleh, tayamum pun tak boleh, dan tidak dapat dimandikan dan disucikan, tidaklah disemayakan dia akan banyak jatuh. Maka tak kena semaya, apa syarat tak ada, kerana tidak dapat syarat yang tersebut. Itulah syaratnya kena memandikan, itu syarat dia. Dan disyaratkan pula pada semayakan mayat yang hadir. Dan jika dia di dalam kubur sekalipun, syarat mana? Bahawa jangan ia membelakangkan dia. Jadi kalau kita kata mayat yang hadir ni, kita jangan tak belakang pada kita. Kita kena letak dia dulu pada kita, tak depan kita lah. Kalau semaya goib tak apa. Masalah kita nak tepuh ni, mayat goib tu nak tanjung. Belah semaya sini pun kita hendak ke belakang, mayat dah belakang. Itu semaya goib. Bukan kata nak semaya goib mesti mayat duduk depan kita belakang. Tak. Ini semaya hadir ni. Itulah. Dan jangan ada jauh antara mayat dan antara yang menyembahyangkan dia lebih daripada 300 hasta takriban. Kalau sengaja jauh 300 tak boleh. Melainkan jika ada keduanya itu di dalam masjid, supaya lepas jemaah lah. Imam tu masjid apa lebih 300 pun. Karena banyak itu menempati yang seperti imam. Banyak ni sepengat imam dah ni kiamat lagi. Kita nak duduk pakai dia. Habis. Dan tidak disyaratkan semaya itu kemudian daripada dikapankan dia, yang ni akan banyak. Kita nak semaya mayat ni tak syarat kena kapai kain putih. Sudah mandi letak semaya. Kalau nak gaduh tak. Tapi makruh disemayakan mayat dulu daripada dikapankan dia akan banyak. Belum pada kapai tu makruh. Ya syarat kita nak mandi lah. Maka bab kapai ni musnah tak sebut lagi. Lalu tu kita sebut bahas waktu ke muka surat. Di sini kami ingin mengulaskan sedikit tentang kapan mayat. Oleh kerana pengarang tidak menyebutkannya di sini. Tak, tua kitab Usyak Afrah ni tak ada banyak cara kapai. Lalu tu untuk peluahkan sedikit maklumat tu kita tambah. Sesungguhnya kapan mayat itu adalah fardu kifayah. Dan tidak disyaratkan jatuhnya itu daripada mukallaf. Orang yang nak kapai mayat ni tak mesti kan mukallaf. Dan jika dikapaikan dia akan banyak oleh kanak-kanak, maka hasillah kapan. Boleh lah. Budak-budak kat buku. Kerana adanya maksud. Pakaian kapan itu adalah daripada jenis barang yang harus bagi mayat pakai. Jikalau ia masih hidup. Jadi hak mana, hak masa dia hidup boleh dia pakai, masa dia mati pun ambil hak tu lah awak kapai dia. Bubuh kata kalau mayat ni masa hidup diharaikan pakai setera. Bila dia mati, tak boleh nak kapai dengan setera. Nampak tak dah? Itu kita. Maka tak harus dikapaikan mayat laki-laki dengan kain setera. Setera tak boleh tu. Masa-masa hidup pun harai, masa mati pun harai. Hatina tak apa jatuh. Dan harus demikian itu bagi kanak-kanak dan orang gila. Seperti diharuskan kapan perempuan dengan setera. Budak mati boleh kapai dengan setera? Ya boleh. Orang gila mati boleh kapai dengan setera? Ya boleh. Pasal dia gila kan. Orang tina mati kapai dengan setera boleh? Ya boleh. Tetapi dimakruhkan dia. Tu lah. Lelaki-lelaki ya tak boleh. Dan adalah kain kapan itu daripada tarikah mayat. Kain kapai dia kena ambil harta peninggalan si mati tu. Tu tarikah. Duit pusaka dia ambil tu beli. Bahkan didahulukan kapan daripada tarikahnya itu di atas hutan. Kalau mayat lekat hutan, kain kapai, maka kena beli kain kapai dulu, duit yang banyak. Hutan tu kalau lebih bayar. Ada situ. Dan adalah kapan zaujah dan perbelanjaan mandinya dan tanamnya dan tajhiznya itu atas zauj. Kalau bini kita mati, upah tani, apa upah gali kubur,
wajib lah. Upah gali kubur, upah mandi, upah beli kain putih, upah tanin dan semua tu wajib atas kena harta kita. Kita lah atas zauq. Karena bahawasanya lazim akan dia memberi pakai akan dia pada ketika hidup. Tak dia kalau dia hidup kita kena beri nafkah. Bila mati kita juga. Maka lazim akan dia kapannya dan tajhiz. Kamar dia pada mati. Lazim akan siapa? Akan suami, akan zauq lah. Kapannya, yang ni kapan akan zaujah lah. Maka jika tidak perempuan itu suami, apa kalau gatina tak ada tok lelaki kan? Pasal ni tak apa tok lelaki ada. Maka kapan itu daripada hartanya sendiri. Itu duit dia. Moga tok lelaki tak ada. Maka jika tidak baginya harta, apa kalau harta tak ada? Buat ke mana? Maka kapan itu wajib atas mereka yang lazim akan dia nafkah. Kalau pak dia kena belah tina saat ni, pak dia kena kapal. Tengok siapa wajib nafkah, orang tu kena duit. Dan tidak bagi banyak itu harta, pula dah. Dan mereka yang lazim nafkahnya tak ada juga. Seorang diri yang banyak tina. Maka wajib mu'nah tajhil, yakni perbelanjaan untuk sediakan banyak ni daripada baitul mal, daripada harta tengah. Harta tengah meh tu. Kalau ada, kalau tak ada pula lagi mana? No. Orang kaya pada orang Islam nak jaga pula. Orang kaya orang Islam tu kena ambil tanggungjawab tu. Sekurang-kurang kapan yang dimatlubkan itu yang ditutup ialah membalutkan mayat dengan sehelai kain yang menutupkan aurat. Paling-paling kurang selapis tak pada wi katuk belaka. Yang wajib bagi laki-laki dan perempuan. Dan sunat menutupkan seluruh badannya melainkan kepala orang muhrim. Muhrim tu baca dengan muhrim bukan mahram. Muhrim ni makna orang yang mengerja haji. Orang yang ihram dengan haji, yang super landing ni. Bawa masuk musim haji nak ihram, pak mati dulu. Apabila kapal dia, muka jangan tutup kalau retina. Kalau orang jatuh, kepala jangan katuk. Lepas gitu. Sebab haram tu, masa hidup haram, masa mati pun haram. Dan muka perempuan muhrimah. Kena muka. Dan yang akmalnya kapan itu ialah berlain ia dengan sekira laki-laki dan perempuan. Ada cara akmal ni tak sama kan jatuh lagu tu retina lagu ni. Maka jika ada yang laki-laki yang balik itu kita fikirlah, ataupun kanak-kanak, maka dikapankan mereka itu pada 3 helai kain. Ni gelap. Kain izar, kain pakar, diikatkan dengan dia akan tengah. Ikat di pinggir kan pakai sarung kita kata. Dan 2 lapis kain yang membalutkan tiap-tiap satu itu akan seluruh badan. Ataupun 3 lapis kain terus hak putih boleh juga. Karena riwayat Aisyah radhiyallahu anha maksudnya dikapan akan Rasulullah pada 3 helai kain yang putih yang suhuliyah. Apa suhuliyah? Nisbah kepada suhuli satu Madinah di Yaman. Satu Madinah di Yaman. Rasulullah ni dia minat pakai yamin. Pakai yamin dia minat sekali Rasulullah. Daripada kapah, dibuat pada kapah. Tidak padanya baju komis dan tidak serban. Tak ada buh serban, tak ada buh kapah, pakai 3 lapis kain tu Rasulullah dah kapah. Dan tidak dimakruhkan padanya komis dan serban. Kalau kita nak buh tak apa, buh serban jatuhlah tidak serban. Pakai serban banyak. Dijadikan keduanya di bawah lapisan kain itu. Buh mula-mula. Lepas tu baru bukuh kain. Karena bahasa Ibnu Umar adalah ia mekapan ahlinya dan anaknya pada 5 kain. Padanya komis dan serban. Ada tempat ambil dah. Nak buh serban tak apa, buh serban. Kau dah serban lah, jangan saya pakai sejadah 45 lah, bekal salah lah banyak. Buh pandai-pandai. Kalau serban tu boleh belik. Belik serban tak pada banyak. Ada apa kita ada buat lah. Yakni 3 lapis kain dan komis tu baju. Dan ni baju je untuk je tu, kain putih tu. Dan serban selapis lagi. Dan jika perempuan maka yang afdal baginya 5 kain, iaitu izar dan kain tudung kepala, kerubung lah. Dan komis dan 2 lapis kain atau 5.
Dan dimakruhkan lebih atas demikian itu, lebih daripada sebut sana. Laki-laki pun sama, betina pun sama, makruh. Dan disunatkan kain kapan itu warna putih, karena hadis Aisyah yang telah terdulu sebut lepas dah dulu, dan hadis Ibnu Abbas bahawa Nabi bersabda, pakailah kamu daripada kain-kain kamu yang putih, kerana bawasa daripada sebaik-baik kain kamu, dan kapanlah padanya orang-orang yang mati daripada kamu. Itu hadis. Lepas tu nak lebar panjang lagi, buka lembar rajik kita sebut bawah lah. Bawah tu ada sebut panjang lagi. Dan wajib didahulu semaya mayat atas tanamnya. Nak tanam dengan semaya, kena semaya dulu. Lepas tu kalau orang mari tak ada lek belakang tu tak apalah. Baik kubur. Maka jika ditanamkan mayat dulu daripada disemayakan dia, nah saja berdosa segala yang menanam dosa. Tetapi gugur fardunya dengan disemaya atas kuburnya. Tapi dosa perbuatan itu lah. Bukan kata kena gali semula dah, tak nak gali, dah bukan mandi nak gali. Karena tidak dibongkarkan mayat bagi kerana disemayakan. Adapun kalau bongkar kerana dimandi, ya itu kena gali semula. Akan satu turun di bawah sikit. Sesungguhnya manusia itu diihtiramkan dia ketika hidup dan mati. Oleh demikian itu wajib dikebumikan mayat, kena tanah lah. Dan ialah kebumi mayat itu fardu kifayah. Dan sekurang-kurang kubur itu bahawa diletakkan mayat ke dalam lubang yang menegahkan binatang buas daripada membongkarkan dia bagi makan mayat. Kubur ni kita gali agak katanya mayat tak dalam tu kita kambuh tu. Mana binatang nak pergi gali tu bek tu tak leh dalam tu. Mata buah. Takut makan je nak banyak kah? Dan bawa berhadap ke arah kiblat banyak. Dan yang akmalnya bahawa dikebumikan dia di makbarah, di tempat perkuburan, tempat gambar-gambar makbarah, dan ialah lebih afdal daripada dikebumikan pada lain. Kerana bahawasa Nabi mengebumikan ahlinya dan sahabatnya di Baqi'. Tanya situ. Dan kerana bahawasa banyak doa baginya pada orang-orang yang ziarah. Dan ziarah orang lain pun kena siapa kita doa. Dalam bawah. Dan orang-orang yang lalu jalan. Orang lalu pun bismillah Fatihah sekali. Lambah. Dan harus ditanam di dalam rumah. Boleh juga dalam rumah pun. Akan tetapi nya khilaful aula. Tanam dalam rumah. Dalam rumah terus lalu lah. Boleh tak? Tapi khilaful aula. Ada dalam rumah? Ada. Mula Tok Guru Haji Yaakob Pondok Santam Golok. Tanam dalam. Dalam rumah lalu dah. Hak lain tu kita tak tahulah. Tapi dia tu kita pergi masa dia tak ada. Sekolah Santam Golok tu. Mula Haji Yaakob. Maka tanam rumah lalu dah. Bilik dah lalu dah. Kubur dah. Boleh. Tapi khilaful aula. Itulah. Karena mengikut dengan perbuatan Nabi itu. Allah. Dan sungguhnya ditanamkan Rasulullah di dalam rumahnya dan biliknya. Rasulullah tanam dalam rumah boleh kan? Karena bahawa Allah Ta'ala tidak mengambil seorang Nabi melainkan pada tempat yang wajib dikebumikan padanya. Rasulullah tak apalah. Seorang Nabi bila mati situ tempatnya tanam. Dan tak kala bersalahan-salahan mereka itu pada tanamnya, maka berkata Abu Bakar, telah mendengar aku akan Rasulullah bersabda. Nabi kata, tidak memati Allah Ta'ala seorang Nabi melainkan pada tempat yang ia kasih bahawa ditanamkan padanya. Dia mati situ dia tanya ke Nabi. Hendaklah kamu kebumikannya pada tempat tidur. Abu Bakar. Tanah tempat dia mati itu, tempat dia tidur. Tidur situ, mati situ, tanah situ. Rasulullah. Rumah dia bukan ada luar, apa sepik lah. Katil setir, gerai lah. Ada buka air sok. Ada gerebo buat sakut tapal tidur. Untuk buat semaya malam-malam. Kau dah tu lah, sepik lah. Dan disunatkan tanah pada seafdal makbarah. Cari tempat perkuburan yang paling afdal.
Kerana bahawa Sayyidina Umar meminta izin kepada Aisyah bahawa ditanamkan dia serta dua orang sahabat. Minta Aisyah, hamba kalau mati ni nak minta tanyakan dengan Rasulullah. Abang tu sekali dengan Rasulullah tu dua orang, Abu Bakar, Sayyidina Umar. Kapit Nabi, tepi lah, tepi dia lah. Duduk sekali dengan Rasulullah. Dan kerana bahasa terlebih hampir pada rahmat. Dan disunatkan menghipun akarib pada tempat yang satu daripada makbarah. Kaum kerabat kita adik-beradik tanah setepak. Wari situ belakang. Kerana bahasa Nabi meninggal ia di sisi kepala kubur Uthman bin Maz'un akan batu. Dan sedar ia, aku membuat alamat dengan dia akan kubur saudaraku. Dan aku menanam kepada siapa yang mati pada ahliku. Ahli keluarga aku mati tanah sini lah. Dan hari ditanahkan mayat pada tempat yang ada padanya mayat sehingga hancur mayat yang pertama dulu. Maknanya kita nak tanam mayat tu, kalau kubur hak bekas orang dah tu, kalau tak hancur mayat lagi tak boleh tanam. Kalau hancur dah tu boleh kita tanam situ. Nak hancur dululah. Nak tindih atas tu tak boleh tu. Tak boleh. Dengan sekira-kira tidak tinggal daripadanya suatu, tidak daging dan tulai. Oh, dia nak hancur. Ya, tulai tak ada hancur, daging juga hancur. Tu. Dan dirajukkan padanya itu kepada ahli khibrah. Tanya ahli yang kemahiran segitulah. Lagu mana banyak ni berapa tahun dia hancur, lama mana dia tahu dengan demi bumi. Dan tidak harus ditanahkan dua orang laki-laki, sekali dua. Dan tidak pula dua perempuan, tak boleh tak? Ataupun seorang laki-laki dan seorang perempuan di dalam kubur yang satu daripada ketiadaan darurah. Tak boleh. Tak ada sekali le kubur dua orang, tak boleh. Dia kena kubur suku-suku. Bersuku-suku. Kalau darurah tak apa. Orang mati banyak berdoa, tahu nak gali kubur. Tolak dengan kereta tadak. Tak tulah. Kerana bahasa Nabi SAW tidak tanam dia pada kubur yang satu itu, melainkan seorang dua. Adapun apabila hasil darurah dengan bahawa banyak orang mati, ramai mati ni, dan sukar ditanamkan, sukar nak payah ditanamkan tiap-tiap seorang itu pada satu kubur. Nak buat seorang tak kau nak main. Nak kali dengan meko, panas sekaligus 40 orang dia kata. Darurah dia panggil. Maka harus ditanamkan 2 orang ataupun 3 orang ataupun lebih daripadanya pada kubur yang satu dengan sekira darurah. Atau boleh. Atau boleh. Tetapi dijadikan antara laki-laki dan perempuan itu hajiz. Apa hajiz? Yakni penyekat dinding, kena sekat. Artinya pak sekat kayu sekutung kah, bata kah, suku-suku lah jangan berdepek. Karena bahasa Nabi SAW bahawa Rasulullah ni adalah yang menghimpun antara 2 laki-laki daripada orang-orang yang syahid peperangan Uhud. Mati Uhud pada kain yang satu himpun. Kemudian beliau bersabda, yang manakah daripada mereka itu terlebih banyak nasbah ingat Quran, hafal Quran. Maka apabila diisyaratkan baginya kepada seorang, beliau mendulukan dia pada yang lehat. Hal ni Rasulullah Nabi tua-tua tu ingat Quran. Dan tidak ditanamkan orang kafir pada makbarah orang muslimin. Dalam perkuburan orang Islam tak boleh kita tanam orang kafir. Seperti tidak ditanamkan orang muslim pada makbarah orang kafir. Kita orang Islam nak kita tanam kat kubur Cina tak boleh. Ataupun kubur Kristian tak boleh juga. Orang Sia Buzai tak ada kubur, dia pakai bakar belakang. Adapun Cina ya kubur juga tu. Dan sah semaya-maya atas kuburnya ni, hukum semaya-maya atas kubur. Bila kita pergi lewat kan, mau tanya tahu ini macam talking amai atas kubur. Dan sah semaya-maya atas kuburnya yang lain daripada Nabi. Nabi tak boleh. Nabi sah tak? Tengok bawah. Maka tidak sah semaya di atas kubur Nabi. Tak boleh. Kerana hadis Allah Ta'ala melaknatkan Yahudi dan Nasara, mereka itu menjadikan kubur-kubur Nabi mereka akan masjid, yakni dengan semaya mereka itu kepada.
Dan jika kemudian daripada sudah hancur mayat sekalipun, pehe pada kata jika tu maknanya lama tak apa boleh semaya atas kubur. Pehe tak. Batu bawah kita taklik. Ini royah. Ni kaji nahwu ni. Royah dan jika ni, walau ni lirraddi. Royah untuk menolak. Apa makna? Yakni bagi rak atas orang berkata dengan bahawasanya disyaratkan tinggal sewaktu pada banyak. Tak. Apa tinggal sewaktu? Masalah kita nak semaya atas kubur ni selama banyak tak hancur. Maka tuai kita ni kata, dak, walau sudah hancur sekalipun boleh kita semaya atas banyak, atas kubur. Mana banyak hari tak apa. Minggu, 2 minggu kita bawa kelik. Alah semaya. Tu ghayah lirraddi. Dan gugurlah dengan dia fardunya atas yang muktamad. Dan sah disemayakan mayat di atas kuburnya itu sama ada ditanamkan dia dulu daripada disemayakan ataupun kemudian daripada disemayakan dia. Tak kira dah. Tanah itu semaya dah ke dak lagi ke tak kira. Tak boleh apa dah? Sah semaya boleh. Tapi dan sah semaya atas mayat yang gaib daripada negeri. Ini hukum semaya gaib. Mayat orang negeri. Dan jika mata-mata kami, dan jika kurang daripada masafah qasar sekalipun, walaupun tak jauh, bukan nanti syarat kena sampai 81 km dah, dekat tak apa mayat gaib. Dan jika ada mayat itu pada lain daripada pihak kiblat sekalipun, mayat duk pihak syarqi tak apa nama kita, dan yang semayanya berhadap ke kiblat boleh tak? Maka tidak disyaratkan keadaan mayatnya gaib itu pada pihak kiblat. Hanya harus bagi yang menyembahyangkan mayatnya gaib itu membelakangkan dia. Masalah itulah. Tengok akar 3 tu kan di bawah. Dalil yang mengatakan boleh kita solat gaib ni kerana hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, yang maksudnya bahawa Rasulullah memberi khabar dengan khabar kecoh, memberi khabar tentang kematian Raja Najasyi kepada manusia, kepada sahabat lah, pada hari yang mati padanya. Dan keluar ya Rasulullah dengan mereka itu kepada musalla, maka membuat sah ia dengan mereka itu, dengan sahabat, dan bertakbir, ia 4 kali takbir. Itu menunjukkan bahawasanya boleh kita semaya gaib atas mayat yang gaib, boleh. Tetapi semaya gaib itu tidak menggugur ia akan fardu daripada isi negeri mayat. Tidak ibarat kita. Satu kampung tu orang mati, kita hodok sini maya gaib. Adakah ahli kampung hak tempat mati tu gugur fardu kifayah? Dah. Dia nak gugur dia kena semaya pak dia. Dia nak ke kita tak boleh. Apa dah? Dia kena buatlah seorang kampung dia. Pak kita semaya hak gaib ni, dia tak sakut dengan kita. Bukan kata dengan sebab kita buat pak gugur sampai dia dak. Jika tidak diketahui mereka itu dengan disemaya oleh yang lain daripada mereka itu. Tak tahulah. Maka jika ketahui mereka itu, dia tahu kampungnya tak ada siapa dia buat, kampung kita tolong semaya gugurlah fardunya pada mereka itu, gugur juga. Tapi dan jika berdosa mereka itu dengan sebab ditakhir semaya sekalipun, berdosa tu berdosa lah, tapi gugur dah. Ada pun mayat yang hadir pada negeri, maka tidak sah semaya atasnya atas mayat malaikat mereka yang hadirkan dia. Tu mayat di kampung kita kena pergi nak semaya rumah tak boleh. Kita duk tepuh lah, dia pun semaya sejik, kita duk pondok mayat atas pondok tak boleh. Sahabat dalam negeri, hak gaib tu negeri suku-suku, kampung suku-suku. Nanti bakariah lain. Dan jika negeri itu besar sekalipun, tak boleh. Qaryah besar. Negeri dengan makna qaryah tu. Bukan negara tu tak. Kerana mudah hadirnya ke mayat pada ghalib. Sebab kita mudah nak pergi mayat-mayat di masjid. Dan jika kesukaran hadirnya kepada mayat kerana umpama dihabaskan dia ataupun ditahan ataupun sakit,
Kita nak pergi pak banyak sana masalah kampung kita luah. Masjid itu dia mau sebanyak-banyak. Kita nak tubik pergi masjid, dia mau sekat tengah jalan, belak tengah jalan tak boleh pergi, ataupun kita tu uzur sakit, harus semaya gaib atas yang aujahnya boleh semaya gaib. Sebab kita uzur panggil. Dan banyak yang di luar kota, yang hampir dengan kota, seperti hukum yang di dalam kota. Mana tak boleh lah kita nak maya di rumah tu, atau baik dia. Karena tidak masyarakat hadir, sebab mudah kita nak pergi. Maka tidak ditilik bagi haruh kosa padanya, seperti kata Syekh Ziyadi. Bukan kata kosa pakai kosa tak kosa untuk alis sini. Kata Syekh Ibnu Qasim pada Hasyiah Tuhfah. Hawasi Sarwani Ibnu Qasim tu lah. Bermula yang mutajihnya pendapat yang ternyata wajah. Wal muttajihu wal qaulul ladzi aqwa wajhan. Itu mana muttajih. Dan bermula yang muttajih. Apa muttajih? Dan bermula perkataan yang ternyata wajah nasbah dalil. Maksud itu. Kalau dalil kuat, bahwasanya yang diiktibarkan itu masyakkah dan ketiadaan masyakkah. Kita nak kira tu masyakkah tak masyakkah, kira situ. Maka sekira-kira masyakkah hadirnya, dan jika dalam negeri sekalipun kerana besar ataupun seumpamanya sahlah semaya gaib. Walau le kampung tu lah, kita nak pergi tak boleh. Boleh gaib, tak ada apa. Atas masyakkah lah, atas kesusahan sana. Dan sekira-kira tidak masyakkah hadirnya, dan jika luar kota sekalipun tidak sah semayanya. Tak sah. Apa tak ada masyakkah kan? Maknanya kita kena pergi pak jenazah tu lah. Kata Syekh Ramli dalam kitab Nihayah, bermulanya aujahnya pada segala dusun yang sangat berhampiran. Kampung dekat-dekat lah, dusun mana kampung Korea, bahwasanya ia seperti dusun yang satu, seperti kampung Tulo. Kampung dekat-dekat tu seperti kampung Tulo dah lah. Habis satu. Dan kata Syekh Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah, ibarat Tuhfah duk bawah tu, wala budda min zanni annal mayyita ila akhirih. Itu kita wari ibarat Tuhfah, takut dia menok. Kalau kitab muka jilid juzuk dah cukup situ, tamak kitab dalam kutub. Ibnu Hajar sebuah kitab Tuhfah, dan tak dapat tidak daripada dizankan bahawa semaya itu dimandikan dia. Kita nak semaya gaib ni kita kena sengka kata mayat sudah mandi. Kalau kita kata mayat tu mandi tak lagi, tak boleh semaya. Kita nak semaya gaib ni kita kena sengka yakin kata mayat tu sudah mandi dah, baru boleh semaya. Seperti bagaimana melekatkan dia itlaq mereka itu fuqaha. Bahkan yang aujahnya bahawasanya harus bagi orang yang semaya bahawa ia ta'liqkan niatnya dengan mandi. Pada masa kita semaya kita ta'liq, aku semaya atas jenazahnya jika sudah dimandikan, gitu. Dia panggil ta'liq. Maka ia niatkan semaya atas mayat jika dimandikan dia. Turun bawah sikit tu, comel bawah tu. Dan ketahui olehmu bahwasanya kami sebut, kami ni bukan kita ni. Kami sini tuai kitab Wisahul Afrah. Kami sini tuai Wisahul Afrah. Bukan kita dak. Kita ambil daripada Hasyiah Hawasi Hamis hak kitab hak asal. Bahawasa kami sebutkan beberapa masalah yang bergantung sebabnya dengan banyak pada tepi kitab ini. Sebab kitab lama tu dia tengah tepi tu Hawasi dia. Dia sebut tepi panjang pada muka surat adalah kita royak belakang tu. 78 sampai apa dah? 80. Karena ada munasabah antara bab menyatakan mayat atas mayat yang tersebutlah kitab ini. Dan antara beberapa masalah yang kami sebutkan pada tepi kitab ini pada pihak keadaan tiap-tiap daripada tersebut itu bergantung dengan mayat.
Allahul muwaffiqu lis-sadad. Mas'alatun. Tu nak sebut belakang tu hak musannif. Tidak makruh semaya atas mayat pada kubur bahkan sunat ya. Seperti bagai tersebut dalam hadis Syaikhain, Bukhari Muslim. Dan berkata dengan dia oleh jumhur, maka adalah semaya itu diistisnakan daripada makruh semaya pada perkuburan. Hak lain tak boleh lah makruh, tapi semaya mayat tak apa, tak makruh, istisna. Faidatun. Bermula mencampakkan pohon kayu yang hidup atas kubur. Ni perhati, pohon kayu hidup atas kubur. Itu telah mengelakkan dia oleh setengah ulama. Ada ulama kata tak apa. Dia tanah kubur pak tu, sudah kata tanah tu ambil pokok carok kan, tak mah cocok di kepala tu. Ataupun daun keladi, pokok keladi tanah situ. Ada ulama kata comel dan mengingkarkan dia oleh Khattabi rahimahullah. Ada kata tak boleh. Ada pun menanamkan pohon kayu atas kubur. Ni tanah. Dan didiruskan dia. Tanah jiru hari-hari. Maka jika membawa kepada sampai basahnya, basah ajiruh, ataupun sampai akar pohon kayu itu kepada mayat, maka haram ya. Tak boleh. Berarti atas kubur kalau tanah pokok besar, lama-lama dia besar kabar-kabar tunjai sampai di mayat, hukum haram. Alah tak apa. Dan jika tidak, maka makruh ia akan sebagai makruh yang amat sangat dan terkadang dikatakan haram ya. Intaha Bughyah. Barangkali Bughyatul Mustarsyidin. Kita ulama Yaman. Dan sunat ditaruhkan anak batu yang halus-halus atas kubur. Bila kita aneh belakang tu, anak batu kecil-kecil kita tabur atas kubur, sunat. Mau kita jaga ke buat tu, tapi kalau adat Malaysia tu banyak buat. Setengah tepat lah. Batu halus-halus. Dan sunat dipercik kubur dengan air. Sudah tanah, ambil air jeru sikit. Kita dah sebut dalil masalah pecik kubur dengan air dalam kitab Tadhihus Subhat. Buka tengok situ lah. Cuba nak tubik tak ingat ke. Buka tengok situ. Dan sunat ditaruh batu nisan, batu neser lah, pada kepala kubur dan kaki kubur. Batu neser. Ikutlah batu sungai, batu apa, batu hodok sampai 3 ni ikut jahat tu, batu neser, batu bukit sinar-sinar. Yang penting batu lah, batu tanda awak tanda. Dan sunat pula ditaruh atas kubur akan pelepah taman yang hidup. Masa baru-baru tu cocok pelepah taman. Ada dalil tu, ada kitab Tadhihus Subhat tu kita sebut dalil satu-satu. Sini ni hak musannif kita tulis mai gitu ya. Dan daun selasih. Selasih ni, selasih. Enggak apa je panggil selasih. Anu awak kenal tak selasih? Dia bukan buruk hurapa, kawan apa dia panggil? Jenis tu. Butir selasih lah lupa terlekat tak lah butir dia. Bekak dengan air. Daun selasih yang hidup dan umpama keduanya seperti daun bersim. Daun lagu mana tak tahu ni. Tak kenal tu. Dan daun lepak. Baca tu gitu kita tak kenal lah. Kerana Datuk ni pun dia ambil kita Arab juga. Dan daun khos. Tak kenal tu. Ni barangkali nya bahasa Arab. Dah. Lepas tu pergi buka tengok. Daun khasun tu daun gapok. Daun umpama sekalian dah. Dia cari sendiri cari tengok daun lah ke mana. Dia daun belakang tu. Dan kata Syekh Ibnu Hajar diistinbat oleh ulama daripada menanam 2 pelepah taman di atas kubur, yakni atas 2 kubur yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan menanam pohon kayu dan segala bau-bauan yakni di atas kubur.
Kita dah cari kat sana lagi masalah dak tabur bunga atas kubur tu tak temu lagi. Bila kubur orang besar-besar mati, kubur raja kah Malaysia tak, tabur bunga kuning merah no, adakah benar tu bid'ah kata tak bid'ah, wallahu alam, tak temu. Duk cari juga maklumat tu. Kalau batu dah sebut batu kecil-kecil, ni bunga, tabur bunga. Ada tak dapat. Dan tidak nyata mereka itu akan kafiat. Tetapi tersebut dalam sahih bahawasanya ia tanam pada tiap-tiap kubur itu satu pelepah taman. Dia belah dua. Buah nisa. Jadi sah ya buah. Satu kubur tu sah. Maka melekat iakan kubur sekalian. Maka hasillah maksud dengan barang mana tempat daripadanya. Bahkan telah mengeluar oleh Abdu Ibnu Humaidin pada musnadnya bahawa Nabi SAW menghantarkan pelepah tamak atas kubur itu pada kepala mayat. Intah Ibn Hajar. Dan makruh duduk atas kubur seperti tersebutlah kitab Raudhah dan Majmu'. Duduk atas kubur. Khilaf bagi kaul mana perkataan syarah Muslim bahawa sahare yo. Ada kata hare. Intaha ba makhramah. Jenis ba ni mengikut Yamin ni. Ba makhramah, ba fadal, ba gatu, ba gani. Tak. Lagi nama ulama Hadramaut dia panggil ba. Mas'alatun. Bermula memasukkan binatang pada perkuburan. Agak lembu masuk dalam kawasan kubur. Apa upuk comel belah lembu lepas kawasan makbarah. Dan menjinjak-jinjak ia akan kubur itu makruh. Dalih tu akan sebagai makruh yang amat sangat. Terlebih daripada menjinjak anak Adam dengan sendiri. Dan telah berkata oleh berbilang-bilang pada ulama, maknanya ramailah dengan harai duduk atas kubur. Kerana hadis Muslim, tetapi ditanggungkan dia akan kata harai ni oleh jumhur atas duduk bagi kerana qada hajat. Hak ulama kata harai duduk tu yo harai tapi duduk kerana berak kecing, bukan duduk kerana sajadah. Ulama tanggung lagi situ. Mas'alatun bermula menyapu-nyapu anggota dengan kubur itu. Sapu anggota. Sapu ke mana? Mik tangan kita gosok di kubur di batu neser. Ada mah kita ni tak ada mana, tapi kalau kita pergi di Tarim di Hadramaut tu memang banyaklah. Batu neser tu lecim banyak. Bukan dok tenyeh dengan tangan. Boleh ke tak boleh? Sapu anggota dengan kubur. Kata Imam Ahmad tidak mengapa dengan dia. Boleh. Sapu. Dan berkata Syekh Tabari, harus ia dan atasnya perbuatan ulama dan salihin. Boleh. Sabuh batu neser kubur. Kata Imam Nawawi makruh didempekkan belakang dan perut dengan jidah kubur. Belakang kita dengan perut hepek di jidah kubur dan menyapuhkan dia dengan tangan dan mekucupkan dia. Nabi kata makruh. Kata Syekh Ibn Hajar, malaikat jika golik akan dia oleh adat dan hal. Kalau adat golik ke tu, adat ni kita beradab lah. Maka tu boleh. Dan diriwayatkan bahawa Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu tatkala ziarah ia akan Nabi menangis ia dan diguling-gulingkan muka dia di atas kubur yang mulia. Sayyidina Bilal ziarah kubur Nabi kan, berguling muka di atas kubur Nabi. Sayyidina Bilal buat. Waktu kita perlu cari hadis lagi. Dalam dalil talibin yang kita tulis dalam bab tawassul tu kita dah sebut hadis ni. Rasanya ada situ, buka tengok. Mas'alatun. Telah warik bahawasanya segala orang yang mati itu berkenal mereka itu. Orang mati semua sama-sama dia kenal kubur. Telah warik lah. Tapi sahih tak sahih itu tak tahu lah sini. Dan berziarah-ziarah mereka itu dalam kubur mereka itu. Pakai ziarah pergi mari di dalam kapan mereka itu. Dalam kapan itu. Dan kerana inilah disunatkan mengelakkan kain kapan tu. Tapi orang ni tak tahulah, kena kaji tengoklah. Orang ni siapa yang kata hadis tu lagu mana, maudhu' ke sahih, nak cari semula lah. Sebagai wazifah dah hijakan ban boleh cari, kalau ada insya-Allah kita nak ketik.
Dan mengetahui mereka itu akan orang yang menziarahkan mereka itu. Siapa pergi ziarah kubur dia tahu. Hari ni bapa balia mai ziarah aku ni. Kubur dia tahu. Tak. Dan berjinak-jinak mereka itu dengan dia. Dan menjawab mereka itu kan salih atas orang yang memberi salih atas mereka itu. Kita masuk ke kubur, assalamualaikum ya ahlad diyar wa ana insyaallah taala bikum lahiqun. Dia jawab salih kita tu. Cuma kita tak dengar. Dan tidak tertentu yang tersebut itu dengan hari Jumaat di dalam kubur. Dan tidak tertentu pula dengan satu mayat, tidak mayat yang lain. Dan tidak jauh melihat mereka itu akan orang yang menziarahkan mereka itu. Dan tidak jadi bumi itu dinding. Itu lebih kerana yang demikian itu pada beberapa pekerjaan yang gaib, yang pelik lah, yang wajib beriman dengan dia. Dan tidak pekerjaan yang gaib itu berlaku di atas adat. Benda hak belak-belak ni bukan berlaku adat biasa ni. Tapi dia ambil dana tu, telah warik tak ni tu. Tu pasti kita kena cari tu lah, kita jauhi kita ni. Tapi jangan dok gaduh tolak kau dulu. Mungkin ada tebak sana ke dia ambil. Kita cari tengok. Masalah tu bermula mengeram pada sakit itu khilaful aula. Bila kita demam ke kita mengeram. Mengeram tu suara kita bunyi waktu demam panah. Suara kita bunyi. Dan hak tu kalau mengikut dalam bab usul malaikat tanda. Hatal anina fil marad kama rawau. Malaikat tanda kita duk mengerai tu. Maka masa kita sakit tu khilaful aula. Duk dia sudah. Jika tidak dimengerasikan dia, kalau kita boleh ok lah. Kalau kita kata tertubik dengan secara nak ok tak boleh, tu belah. Ataupun hasil dengan dia istirahat daripada sakit. Dan jika ada demikian itu, maka harus ia dan digantikan dia dengan umpama tasbih lebih aula. Pada kita dak mengerai suara tubik itu, baik kita tasbih subhanallah ka, Allah la ilaha illallah ka. Tu boleh. Kata Syekh Al-Hubaisi, dan telah warik bahawa mengeram orang yang sakit itu tasbih dan menjeriknya tahlil dan nafasnya bernyawa sedekah dan tidurnya ibadat dan berbalik-balik pada satu pihak kepada satu pihak itu berperang sabilillah, kelebihan dia. Dan tepat mengeram dan menjerik tersebut itu serta dengan terkerah atasnya kerana menyahjakan mengeram itu makruh. Faidatun, banyak lagi. Telah cenderung Syekh Ibnu Hajar kepada haram menudung jenazah dengan kain setera. Ambil kain setera tudung banyak haram. Mana Ibnu Hajar cenderung kata haram lah. Hingga pada jenazah perempuan sekalipun. Tak boleh. Dan menyalahi akan dia oleh Syekh Ramli dan Ibnu Qasim pada jenazah perempuan. Kalau laki-laki tak ada menyalahi, ittifaq. Tapi mayat perempuan itu Syekh Ramli tak apa retina setera ni. Bahkan katanya harus dipakai, katanya yakni kata Syekh Ramli ya, harus dipakai mayat yang perempuan akan pakai mah dan ditanikan pakai mah itu sertanya. Tapi syarat dengan redha segala waris yang kamilin. Kalau waris kata tak boleh kahwin nak sakemah tu jangan ditani. Apa dah? Syarat. Dan yang membinasakan harta. Kerana kanak itu harus ia. Dan kanak di sini dimuliakan banyak dan membesarkan dia intihar. Dan yang wajahnya yang ternyata wajah lah menyalahi yang tersebut. Intihar kurdi sugra. Ni pada kan nama kitab tu fatwa kurdi ke apa tak tahu ni. Intihar buriyah. Bo dengan ra tu buriyah. Dan tersebut ada kitab Fathul Wahhab dan Hasyiah Jamak. Ni mudah dicarilah. Makruh dijadikan bagi mayat itu hamparan dan batal dan keranda yang tidak dihajatkan kepada keranda. Gapo keranda ni? Bagaimana rupa keranda? Balia. Keranda. Bahasa petani tetapi kita tak pernah erti mana. Keranda. Keranda. Ada? Dia buat tudung banyak tu. Buat dengan kayu. Lepas tu bukan hak tudung tak kira tu tak?
Gerai dia mau tudung wakkan besi kayu satu dah. Itu kerana dia panggil. Ya wak dengan kayu dia tak gerai kata tak kubur. Kayu. Dia tak ke mana? Kau husung banyak. Maknanya hari ni buat besi kalau rumah kita. Tak. Besi tudung banyak tu dah. Besi jaga tudung banyak tu ambil kain tak atas lapis ni. Gitu dah kan dah. Kerana boleh jadi kita tak kenal gitu dah aku panggil kerana. Dijadikan bagi banyak tu hampare. Makruhlah kita buat tak hampare buat ataupun batal. Jadi gini ya, kalau kita nak ni bukan lepas tu wahak hak arak tu lurah dia gapo bukan le kaum marbawi ataupun kaum tulak. Nah, tu kita tu wahak lah. Yang tidak dihajat kepada kerana pada yang tersebut itu membinasakan harta bagi kerana gharak syar'i. Ya, okey. Kerana pada yang tersebut itu membinasakan harta bagi kerana gharat syar'i, yakni kerana kanak yang dibangsakan dia bagi syarak, dan iaitu membesarkan banyak. Kerana membinasakan harta yang ada ia diharamkan dia itu apabila tidak ada ia bagi kerana gharat syar'i katanya. Intaha syekhuna. Atau dibuka lepas tu wahak sekali lagi dah. Mas'alatun kata Syekh Ba'ashan. Ni hak mai kok jamin belakang ni. Ba fadal ba makhramah ba asyan ba gapo tu. Pada membahas baju bagi banyak. Katanya bermula itlaq kalam ulama mahanaki bahawa baju banyak itu seperti baju orang hidup. Baju banyak. Bahkan disoreh dengan dia oleh Syekh Syarqawi dan lainnya. Maka bagian telah berlaku adat pada setengah pihak lah, setengah negeri, daripada dijadikan baju banyak itu kepada setengah betih. Maka baju sampai kat betih. Dan dengan ketiadaan tangi tak ada. Maka mungkar ia lagi bersangatan haramnya. Tak boleh lah tu. Intaha ba'asan. Dan ibarat inilah juga yang tersebut dalam kitab Busral Karim. Ni kitab ni ada Busral Karim tu syarah kepada Muqaddimah Hadramiyah. Satu jilid lah, ada cetakan baru pada. Dan tersebut dalam kitab Hasyiah Syarqawi ala Tahri, katanya baju yang menutup sekalian badan. Tu baju banyak. Faidatun. Tersebut dalam Hasyiah Bujairimi alal Khatib, Bujairimi Iqna'ah. Tu pergi buka tengok di muka surat berapa katanya, ani qauluhu far'un, bermula ruh orang mukmin itu baginya pertama dengan kuburnya, tidak bercerai ruhnya itu akan kubur selama-lamanya. Duduk situ. Tetapi terlebih bersangatan pertama ruhnya dengan kubur itu daripada asar hari Khamis hingga sampai naik matahari hari Sabtu. Waktu jomik anu tak tahu daripada hadis ke apa, kena kita tengok sendiri tak tu. Dan kerana inilah telah beradat manusia akan ziarah kubur pada hari Jumaat dan pada asar hari Khamis. Intaha Bujairimi. Kita rehat setakat tu dulu. Dan tidak sah disemayam mayat yang sudah dikuburkan dan mayat yang gaib pada negeri itu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana futuhal arifin wa qulubana da'an a'malana khalisatan liwajhika karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ni kita habis pagi esok lah. Malam ni kita baca. Tapi malam ni tak habis lah. Pagi esok tu kita habis insya-Allah.